Ada siapa-siapa lagi tak yang masih lagi tak tahu nak selesaikan soalan kebarangkalian? Okey, Meh saya tunjuk contoh soalan kebarangkalian. Okey, contoh dia kata diberi bahawa kebarangkalian Ben lulus. Okey, kebarangkalian Ben lulus dalam subjek kimia dan matematik masing-masing ialah 0.7 dan 0.4. Okey. So sekarang ni dia lulus kimia, kebarangkalian dia 0.4. Kalau dia lulus matematik ialah 0.7. Dia kata hitung kebarangkalian bahawa Ben tidak akan gagal kedua-dua mata pelajaran tersebut. Maksudnya kimia dia lulus, matematik pun dia lulus. Okey, macam mana nak kira kebarangkalian? Kita darab je lah. 0.4 lulus kimia 0.4 darab dengan kebarangkalian lulus matematik 0.7 dapat 0.28. Macam tu je. So jawapan dia B. Ataupun saya boleh terangkan dengan lebih jelas lah. Kalau soalan dia, contohlah kalau soalan dia lulus salah satu ke ataupun gagal dua-dua ke, macam mana kita nak buat? Okey, macam ni. Kalau dia lulus kimia 0.4, daripada situ kita boleh tahu kalau dia gagal kimia. Okey, kalau dia gagal kimia, kita ambil satu tolak 0.4. Satu tolak 0.4 dapat 0.6. Maksudnya kebarangkalian dia gagal kimia adalah 0.6. Okey, kalau dia gagal matematik pula, berapa kebarangkalian dia? 1 tolak 0.7. Yang ni kan dapat 0.3. Tu dia gagal matematik. Okey, selain daripada tu, awak boleh buat kaedah pokok. Okey, di mana awak buat dua subjek. Satu subjek matematik, satu lagi subjek kimia. Okey, so matematik ada yang dia lulus. Okey, kalau kita nak buat pokok ni, kita kena buat dalam bentuk huruf tau. Kita wakilkan yang ini, ayat ni kita wakilkan dalam bentuk pemboleh ubah. Contohnya, lulus kimia ni saya buatlah K. Kalau gagal kimia, saya buat K prime. Lulus matematik, saya buat M. Gagal matematik, saya buat A prime. Macam tu. Okey, so matematik kan dia ada lulus. Dia lulus kan. Kalau lulus, saya buat M. Dan dia ada gagal. Gagal, kita buat M prime. Okey. So, kalau dia lulus, kebarangkalian dia adalah 0.7. Kalau dia gagal, kebarangkalian dia 0.3. Okey. So, kalau dia lulus matematik, mungkin dia lulus kimia, dia gagal kimia. Kan? Kebarangkalian dia kimia tu mungkin satu lulus, satu gagal lah. Okey, satu lulus, satu gagal. Kimia lulus K, kimia gagal K prime. Okey, kalau dia lulus kimia 0.4. Letak sini 0.4. Kalau dia gagal kimia 0.6. Sini 0.6. Okey, kalau matematik dia gagal, kimia dia mungkin lulus, kimia dia mungkin gagal. Kimia kalau lulus 0.4, kalau kimia gagal 0.6. Okey, dekat sini kita boleh hasilkan kebarangkalian. Okey, kalau yang pertama ni kan, dia lulus matematik, dia lulus kimia. So, kebarangkalian kalau dia lulus kedua-dua subjek, matematik dan kimia, kita boleh tulis M dengan K, MK. Okey, lepas tu nak kira kebarangkalian dia 0.7 darab dengan yang ni. Yang ni kan 0.7 darab dengan 0.4. So, dapat 0.28. Kan sama tadi macam ni kan? Yang ni senang lah sebab dia dah bagi, direct bagi. Kalau dia tak bagi, kita boleh buat gunakan kaedah pokok ni. Okey, lepas tu yang kedua, yang ini dia lulus matematik. Lulus matematik
tapi gagal kimia. So kebarangkalian kita boleh buat M dengan K prime. Okey, yang ini kalau dia lulus matematik 0.7, dia gagal kimia 0.6. So darablah 0.7 darab dengan 0.6. So dapat 0.42. Lepas tu yang ketiga, kebarangkalian dia mungkin dia gagal matematik tapi dia lulus kimia. So kita boleh tulis M prime dengan K. Yang ini kan kita boleh darab kebarangkalian dia 0.3 dengan 0.4. 0.3 darab 0.4. So jawapan dia 0.12. Alright, yang terakhir sekali dia mungkin gagal matematik dan gagal kimia. Gagal matematik dan gagal kimia, 0.3 darab 0.6 dapat 0.18. Okey. So, kalaulah soalan tu dia minta kita kira kebarangkalian Ben gagal dua-dua subjek. Matematik dia gagal, kimia pun dia gagal. So kita boleh ambil yang ini. 0.3 darab 0.6, 0.8. Ini jawapan dia. Kalau dia lulus dua-dua subjek, yang ini pula yang kita kira tadi 0.28. Kalau dia gagal salah satu subjek, gagal salah satu, yang ini 0.42 tambah 0.12. Itu cara macam mana kita nak buat lah. Okey.